Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Baik, kami mulakan dengan khabar gembira dari Sukan Si Kemboja. Kontingen negara berjaya menuai 2 pingat emas pertama hari ini. Atlet karate Si Syahmalar Rani cemerlang menghadiahkan emas pertama Malaysia menerusi acara komite wanita bawah 50 kg. Syahmalar Rani mengatasi atlet Filipina Juna Suki. Sejurus selepas itu, skuad karate meraih emas kedua menerusi S. Prem Kumar yang mengatasi atlet Thailand Chanpet Setapong dalam acara komite bawah 55 kg. 8.6 juta rakyat memperoleh sumbangan tunai rahmah membabitkan peruntukan 8 bilion ringgit. 460,000 daripadanya merupakan penerima warga Pulau Pinang dengan peruntukan 85.8 juta ringgit. Selain itu, peruntukan 1.5 bilion ringgit diagih kepada JAKIM, manakala sekolah agama pula membabitkan peruntukan 160 juta ringgit. Selepas 3 tahun, akhirnya WHO mengumumkan pandemik COVID-19 global tidak lagi dikategori sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Peningkatan imuniti melalui vaksinasi dan jangkitan menyaksikan tren penurunan jangkitan sejak setahun lalu. Namun WHO menjelaskan COVID-19 akan terus kekal dalam masyarakat dunia, berbahaya dan masih boleh mencetuskan varian berbahaya pada bila-bila masa. Susulan pengumuman WHO itu, Kementerian Kesihatan sedang berbincang sebelum mengambil keputusan sama ada meneruskan atau menamatkan SOP COVID-19 dalam negara. Jelas Menteri Dr. Zaliha Mustafa, kes COVID-19 di negara ini menunjukkan tren peningkatan namun masih terkawal. Buat masa ini, SOP sedia ada berkaitan wabak itu akan diteruskan seperti biasa. Pembenihan awan dilaksana di Pulau Pinang berikutan 2 empangan air menunjukkan penurunan paras simpanan sumber air mentah. Meskipun paras air masih melebihi 90%, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dengan kerjasama operator bekalan air sedang melaksana langkah berjaga-jaga melibatkan empangan air di seluruh negara. Turut siap siaga berdepan fenomena El Nino, lebih 10,000 sukarelawan dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kesiapsiagaan turut merangkumi aspek logistik. APM turut memperkasa latihan dan kemahiran perubatan dalam kalangan anggota dan sukarelawannya. Walaupun musim panas dan kering ketika ini, sesi kuliah di semua institusi pengajian tinggi awam tetap diteruskan. Malah tiada sebarang penangguhan aktiviti sukan terutama pada waktu petang. Bagaimanapun, keputusan menangguhkan aktiviti luar akan dibuat bergantung keadaan semasa. Sementara itu, semua tabika dan taska kemas perlu menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas. Aktiviti dilaksana juga perlu dipantau bagi mengelakkan anak-anak terdedah kepada risiko kesihatan. Aktiviti fizikal lasak juga boleh dihadkan. Bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya, Kerajaan Persekutuan akan menambah 1 skim dana besar untuk membolehkan Pulau Pinang segera menjalankan projek pembinaan LRT. Perbincangan lanjut dalam tempoh 2 minggu bakal dilakukan bagi mencari kaedah terbaik memandangkan pembinaannya memerlukan kos yang tinggi. Baik, ini pula strategi bagi atasi projek kediaman terbengkalai. Perak akan pantau dan meneliti latar belakang pemilik syarikat pemaju sebelum meluluskan sebarang projek pembinaan. Selain memastikan hak pembeli terjamin, tindakan bertujuan menutup ruang syarikat pemaju mengaut keuntungan sewenang-wenangnya dengan melanggar perundangan. 21,000 unit kediaman tidak terjual di Johor melibatkan pelbagai kategori ditawarkan semasa Expo Perumahan Johor Julai nanti. Expo 4 hari di Johor Bahru melibatkan 40 pemaju perumahan merupakan strategi menurunkan jumlah kediaman tidak terjual di negeri itu. Rumah ditawarkan bukan sahaja kepada bangsa Johor tetapi kepada rakyat negeri lain dan pembeli berpotensi dari Singapura serta Indonesia. Lebih 16,000 pencari kerja berjaya mendapat pekerjaan melalui Karnival Kerjaya dan portal My Future Jobs yang berlangsung di seluruh negara. Perkeso menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Tahun lalu, 295,000 pencari kerja berjaya memperoleh pekerjaan melalui perkhidmatan sama.
1,500 vaksin pneumokokal percuma diberi khusus kepada jemaah haji Selangor. Pemberian vaksin kepada jemaah haji bertujuan melindungi mereka dan mencegah daripada mendapat jangkitan paru-paru ketika menunaikan ibadah tersebut. Pra-pendaftaran kini dibuka melalui aplikasi Selangkah selaras program vaksin Selangor. Pembinaan Telaga Tiup melegakan penduduk kampung Bendang Seng di Padang Terap, Kedah. Ia dapat mengatasi masalah gangguan bekalan air yang sering menghantui penduduk. Masalah gangguan bekalan air telah lama berlaku dan semakin ketara 7 hingga 8 tahun kebelakangan ini. Pembinaan Telaga Tiup itu akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung untuk melakukan urusan harian. 45,000 pengunjung dijangka menyaksikan pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 523. Acara dui tahunan itu bermula 23 hingga 27 Mei. 40% penganjuran daripada sektor komersial di bawah Kementerian Pengangkutan. Pengembangan 5 dalam bidang komersial tahun ini menarik lebih ramai penyertaan pempamer dan pelawat perdagangan berbanding tahun 2019. Baik, pengunjung 523 digalak menggunakan pelbagai mod pengangkutan awam untuk ke destinasi penganjuran. Rancang perjalanan sama ada menggunakan perkhidmatan seperti kereta api, bas, teksi, e-hailing, feri atau kapal terbang. Pembelian awal tiket memudahkan dan melancarkan perjalanan. 4,000 liter minyak diesel yang cuba diseleweng disita dalam serbuan di sebuah premis pemborong minyak diesel di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam, Kedah. Turut dirampas 4 motor lori, 4 unit pam penyedut, sejumlah mata wang Thailand dan beberapa dokumen berkaitan. Kesemua suspek direman 4 hari. Jabatan Imigresen menyerbu penempatan di Kampung Masjid Segambut yang dihuni 70 pendatang asing tanpa izin termasuk 6 kanak-kanak. Mereka ditahan kerana tinggal lebih masa dan tidak memiliki dokumen. Lokasi sama pernah diserbu 4 tahun lalu namun kembali dihuni parti Indonesia dan Bangladesh. Disyaki terima suapan RM5,000 sebagai balasan selesaikan kes rampasan air ketum, 6 anggota polis bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Jerantut direman 6 hari. Penahanan susulan laporan seorang lelaki yang mendakwa menyerahkan wang suapan itu sebagai imbuhan menyelesaikan kes serbuan dan rampasan air daun ketum pada 3 Mei lalu. Golongan muda berusia 15 hingga 30-an paling ramai dikesan tidak memiliki lesen memandu. Bagi mengurangkan kes seumpamanya, JPJ melaksana pelbagai inisiatif termasuk taklimat keselamatan jalan raya. Pesertanya termasuk penghantar makanan dan pekerja kilang. Operasi mencari dan menyelamat 3 kru kapal MT Pablo yang masih hilang selepas kapal itu terbakar pada Isnin lalu ditangguh sehingga petunjuk baharu ditemukan. 2 kru kapal yang hilang dikenal pasti warga India, manakala seorang lagi warga Ukraine. Kapal tangki MT Pablo berdaftar di Gabua, Afrika, terbakar 50% pada kedudukan 37.5 Batu Nautika Timur, Laut Tanjung Sejili, Kota Tinggi. 79 penumpang berdepan detik cemas apabila feri yang dalam perjalanan dari Pulau Redang ke JT Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu terbakar. Maritime Rescue Sub-Center Kuantan menghantar 2 aset ke lokasi kejadian. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke lokasi selamat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran sedang disiasat. Kehadiran harimau belang di Bukit Berekis Sungai Siput disahkan Perkhidmatan Perak. Tular sebelum ini, foto kesan tapak kaki haiwan itu justru perkhidmatan sedang memantau kawasan berkenaan, termasuk memastikan si belang kembali semula ke hutan berhampiran. Jika tidak, perangkap akan dipasang. Penduduk sekitar dinasihat tidak bersendirian ke hutan atau ladang selain memasukkan haiwan ternakan ke dalam kandang. RM8 juta diperuntuk Selangor bagi membaik pulih rumah ibadat yang diselaras Jawatankuasa Khas Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sing dan Tao Negeri Selangor. Jawatankuasa yang ditubuhkan pada tahun 2018 berperanan menyelesaikan hal ehwal berkaitan rumah ibadat selain Islam dan menyelesaikan urusan berkaitan permohonan tanah secara lebih efisien.
Hasil hutan dan manik menyelahkan kepelbagaian produk kraftangan wanita orang Ulu di Sarawak. Keunikannya menarik pelancong sekaligus membantu meningkatkan sosioekonomi keluarga. Selain produk kraft, keunikan budaya dan adat resam yang dimiliki 38 etnik di Sarawak turut mempromosikan Miri selaku salah satu destinasi popular jika ke Bumi Kenyalang. Baik, buat pertama kalinya Parlimen Malaysia membuka pintunya kepada orang ramai selama 2 hari bermula hari ini. Pengunjung berpeluang mengetahui peranan, kepentingan serta sejarah Parlimen selain mengenal pasti peranan ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat dalam memperjuangkan suara rakyat. Istiadat pertabalan Raja Charles III berlangsung di Westminster Abbey pada hari ini. Charles, 75 tahun, ditabal Raja Britain dan isterinya Camilla sebagai permaisuri. Orang ramai berkumpul di laluan perarakan untuk menyaksikan istiadat pertama dalam tempoh 70 tahun itu. Operasi keselamatan besar-besaran dilancarkan di tengah London bagi menerima kehadiran 100 ketua negara. Istiadat pertabalan berlangsung sekitar 2 jam di hadapan lebih 2,000 tetamu. Tentera Israel menembak mati 2 rakyat Palestin di tebing barat hari ini. Mayat dibawa ke Hospital Tabet di Bandar Tulkam. Tentera Israel mendakwa kedua-dua lelaki berkenaan terbabit dalam serangan tembakan di Avnei pada Isnin lalu. Tahun ini menyaksikan 108 warga Palestin menjadi korban konflik Israel-Palestin. Gegaran susulan yang berlaku sehari selepas kejadian gempa bumi kuat di Jepun menyebabkan seorang maut. Semalam, gempa berukuran 6.5 magnitudo itu melanda wilayah Ishikawa pada kedalaman 12 km. Sekitar 55 gegaran susulan dikesan pada Sabtu. Sekurang-kurangnya 23 orang cedera. 2 orang yang terperangkap dalam bangunan yang runtuh berjaya diselamatkan. 50 orang pula dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Sekurang-kurangnya 200 orang maut dalam kejadian banjir kilat di Timur Republik Demokratik Kongo pada Jumaat. Hujan lebat juga telah menyebabkan bangunan dan rumah rosak. Hujan di daerah Kalehi di wilayah Kivu Selatan menyebabkan sungai melimpah ke kampung Bushushu dan Nyamukubi. Setakat ini 227 mayat telah ditemukan. Ramai yang cedera dirawat di hospital tempatan. Satu kebakaran berlaku di unit loji kimia di Texas, Amerika Syarikat. Kepulan asap tebal naik ke udara. Kebakaran itu meliputi sebahagian besar unit bahan kimia olefin di kawasan perindustrian tersebut. 2 orang dilaporkan cedera dan semua pekerja telah dipindahkan dari kilang. Pasukan bomba dan penyelamat telah dikerah ke kawasan kejadian. Tentera Sudan SAF menerima cadangan untuk menghentikan sementara pertempuran bersenjata dengan pasukan separa tentera RSF. Namun, mereka tidak akan mengadakan sebarang perbincangan dengan RSF. SAF akan menghantar delegasi ke Jeddah, Arab Saudi untuk membincangkan tempoh gencatan senjata dan kemasukan bantuan kemanusiaan ke Sudan. Pada Jumaat, RSF mengumumkan tambahan 72 jam gencatan senjata untuk membuka koridor kemanusiaan dan memudahkan pergerakan rakyat. Penumpang sebuah kereta api bawah tanah panik apabila gerabak yang dinaiki dipenuhi asap. Pekerja stesen terpaksa menggunakan tukul untuk memecahkan cermin pada kereta api. Ia bagi membolehkan penumpang keluar dan menyelamatkan diri. Amaran kebakaran diaktifkan akibat isu teknikal melibatkan kegagalan kipas ventilasi. Isu tersebut mungkin disebabkan oleh debu brik yang sering kali disalaharti sebagai kebakaran. Tiada kecederaan dilaporkan. Malaysia dan ASEAN komited meneroka kerjasama dan perkongsian baharu dalam bidang kewangan bersama Jepun. Selain itu, kolaborasi strategik ASEAN-Jepun juga telah boleh diperluas merangkumi pelbagai bidang antaranya pembangunan infrastruktur, kerjasama pertahanan, pendidikan serta sains dan teknologi.
Proton merekodkan jualan lebih 9,000 unit kenderaan bulan lalu, naik 6.5% berbanding tempoh sama tahun lepas. Angka terbaru itu menjadikan jualan bagi 4 bulan pertama tahun ini hampir 50,000 unit. Jenama tersebut kekal di tangga kedua dalam Carta Jualan Automotif Nasional dengan pegangan pasaran sebanyak 20.4%. Proton Saga masih mendahului semua model dari segi jualan. Platform MyTax telah mencecah 39 juta pengguna melalui laman web, manakala 400,000 pengguna pula melalui aplikasi. Kajian menunjukkan 69.1% pengguna berpuas hati terhadap portal berkenaan. Pembayar cukai boleh mengemukakan cadangan penambahbaikan melalui borang maklum balas secara dalam talian yang disediakan di portal rasmi Hasil. Hasil menyasarkan kutipan berjumlah 176.14 bilion ringgit pada 2022. Hasil melakar pencapaian terbaik dalam sejarah dengan 175 bilion ringgit kutipan. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Tuh dan Hazel Dasman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia.